Berdasarkan fatwa, bila kita kata memasukkan benda dalam rongga, dia ada had. Had zahir ataupun had batin. Kalau had zahir ni, kita ada huruf ha, iaitu di atas tekak. Ha tu ke atas, itu adalah had zahir. Yang ha ke depan tu tak membatalkan puasa. Had batin adalah bila kita sebut hamzah, a ataupun ain, dia berada di bawah tekak. Alif ke bawah tu benda yang membatalkan puasa. So apa poinnya di sini? Bila kita buat rawatan gigi, selalunya solution ataupun air yang masuk di dalam mulut kita tidak melebihi ke had batin. Sebab in general bila buat rawatan gigi memang ada suction. Suction ni fungsi dia apa? Untuk pastikan pesakit tak tertelan air. Tak kisahlah bulan puasa ke tak bulan puasa, kalau kita biarkan nanti patient kenyang air. Untuk kes-kes yang tak sengaja, kadang-kadang bila tersedak tu kita macam nak bernafas tertelan. Islam ni tidaklah orang kata rigid, tidak bertempat. Diberi kelonggaran kalau tak sengaja. Cuma kita boleh instruct ataupun minta asisten doktor waktu tu tolong sedut bahagian yang ada air bertakung. So checking gigi selalunya dia akan masukkan mouth mirror dengan probe. Dia tak masuk sampai ke anak tekak, melainkan kita nak check anak tekak lah. So benda tu tak membatalkan puasa. Kemudian tampalan gigi dan scaling, dia hanya orang kata trim gigi tu dan air tu akan bertakung ke anak tekak. Kita punya tekak ni automatically selalu dia akan takung sedikit. Anak tekak tu dia akan halang daripada air masuk ke dalam. Okey, cabutan. Cabutan ni pertama sekali orang akan tanya doktor, bila nak cabut gigi kita akan inject. So adakah inject ini akan membatalkan puasa sebab seolah-olah memasukkan air lah ke dalam tubuh badan kita? Jawapannya tidak. Sebab purpose ubat tu sendiri adalah untuk abuse, bukan untuk memberi tenaga. Kedua, dia masuk ke dalam tisu, dia bukan masuk ke dalam rongga, untuk pastikan gusi dan gigi kita dalam keadaan yang kebas. Lepas cabut gigi memang kita akan berdarah. Ulama mengatakan benda yang membatalkan puasa selain daripada air adalah benda asing. So darah ni dikatakan benda asing jugalah. In order untuk mengelakkan, selalunya lepas cabut memang kita akan nasihat patient untuk gigit gauze untuk pastikan darah pun berhenti. Kalau hari-hari biasa, kalau ada darah bertakung, jangan ludah. Sebab kalau ludah, nanti darah tu tak boleh berhenti. Kita suruh telan. Cuma untuk bulan puasa ni, cuba elak untuk telan dan guna ganti gauze sebanyak yang mungkin sampai darah tu betul-betul berhenti. Dia tidaklah akan perfect. Sebab ailio tu, kalau kita nak tengok dalam mulut kita ada darah 100%, tak ada, susah. Kalau tak ada keperluan atau kewajipan nak cabut gigi siang, so elakkan je lah. Tapi kalau terpaksa pergi. Yang membatalkan puasa juga lepas cabut gigi ni selalunya bila sakit. Sakit kena makan painkiller, so memang automatically batal puasa lah. Dikatakan untuk cabut gigi ni adalah diberi keuzuran lah, dia ibarat kita sakit. So kita wajib untuk qada lah. Selain daripada rawatan yang saya mention tadi, crown, braces, whitening, semua benda ni macam actually tak membatal, sama juga, back to the basic. Selagi mana air yang masuk dalam mulut tak masuk ke dalam tekak, tidak dikira batal. Dalam pergigian kita ada satu nama peralatan ataupun bahan, nama dia rubber dam, ataupun dalam bahasa Melayu dia empangan getah. Kita buat rawatan, kita isolate gigi daripada air lio termasuk ke kawasan yang kita nak tampal. Setengah dentist dia akan guna benda ni lah untuk pastikan gigi tu tak terganggu dengan air lio. So benda ni juga boleh prevent daripada air luar masuk ke dalam tekak. Tapi tak semua kes sesuai lah, sebab rubber dam ni ambil masa dan tak cost efektif untuk bagi kebanyakan doktor gigi. So adakah maksudnya mulut kita ni bila bulan puasa kita boleh hembus dekat semua orang suka hati sebab kita bau mulut wangi daripada kasturi? Tidak. So sebenarnya Islam membenarkan untuk penjagaan gigi, cuma makruh selepas tergelincirnya matahari. Kalau nak buat tu sebelum tengah hari lah, lepas bangun pagi ke gosok gigi. Tapi gosok gigi dalam keadaan yang tidak sampai menjolok tekak lah. Sebagai orang Islam, kita kena titik beratkan penjagaan kesihatan mulut ni. Tidak salah untuk buat rawatan pada waktu siang, sebab bulan Ramadan ni adalah bulan untuk kita beribadah, especially waktu malam. Kalau rasa malam tu kita nak spend masa untuk buat beribadah, why don't pergi waktu siang. Tapi setiap orang ada dia punya schedule dia. So saya nak highlight dekat sini, jangan ikatkan diri untuk korbankan malam semata-mata nak buat rawatan gigi.